Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah saya diamanahkan untuk sedikit bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan ahli jemaah yang dikasihi Allah semua, untuk kita akan bersama-sama membaca muka surat 28 daripada Mashaf, ataupun kita akan bersama-sama di surah Al-Baqarah, insya-Allah ayat yang 182 sehingga ayat 186. Jadi kepada ahli jemaah semua yang berhajat insya-Allah untuk meneliti apa yang akan kita baca dengan ni, insya-Allah bolehlah melihat Mashaf, insya-Allah, sama ada Mashaf ataupun telefon. Ayat 182 sehingga ayat 186 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Insya-Allah pada hari ini kita akan melihat beberapa perkara, insya-Allah, dan bersesuaian sangat dengan muka surat kita pada hari ini. Kita akan membaca ayat-ayat berkenaan dengan puasa. Muka surat 28. Sebelum masuk kepada perkara puasa, dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita sedikit sebelum daripada masuk kepada puasa, iaitu tentang al-wasiyah, tentang wasiat. Kerana dalam muka surat 27, iaitu ayat 181, ayat 180 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang al-qisas dan juga al-wasiyah, iaitu Allah Taala telah mewajibkan al-qisas dalam ayat sebelum ni, dan kemudian selepas daripada al-qisas, iaitu membalas, bunuh secara balas. Apabila telah berlaku pembunuhan secara sengaja, maka diwajibkan, Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada orang-orang Islam supaya melaksanakan Al-Qisas. Kemudian selepas daripada Al-Qisas, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan pula Al-Wasiyah, wasiat. Jadi wasiat ni adalah satu perkara yang mungkin jarang-jaranglah dibuat oleh kita. Wallahu a'lam, kerana tradisi ataupun sebagainya. Tetapi wasiat ini adalah satu perkara yang telah disebutkan oleh Allah kutiba. Kutiba ni ertinya adalah diwajibkan, ertinya difardukan. Jadi kita akan baca muka surat 28 ni, masih ada satu lagi ayat yang berkaitan dengan al-wasiyah, iaitu ayat sebelum daripada ni. Allah Ta'ala mengatakan bahawa sesiapa yang mati, bukan mati maknanya dah mati, tapi maksudnya sesiapa yang sakit yang biasanya akan menyebabkan kematian, maka Allah Ta'ala mewajibkan ke atasnya pada asalnya sebelum daripada dinasahkan. Maknanya sebelum daripada wajib, sebelum daripada sunat, selepas tu dia menjadi sunat, sebelum tu dia adalah wajib untuk menuliskan ataupun memberitahu wasiat ni. Jadi wasiat ni boleh dibuat dengan dua cara. Sama ada kita tulis,
Kalau di negeri-negeri barat, biasanya wasiat ni akan guna peguam dan sebagainya lah. Jadi sebelum dia mati, dia kata diwasiat, harta aku ada 10 juta kepada kucing. Ada juga itu. Kadang-kadang kepada rumah anak yatim. Kadang-kadang kepada rumah penjagaan anjing. Itu yang pelik-pelik lah. Tapi yang biasanya wasiat ni dia akan beri kepada orang-orang yang tertentu lah, ataupun kepada organisasi-organisasi yang dirasakan dia nak beri. Sebab dalam barat ini ataupun yang tidak mengikut Islam, dia tidak ada seperti kita. Kita ada al-wirasah ataupun waris, iaitu maknanya faraid. Kalau kita mati, harta akan dibahagikan. Sebelum daripada dibahagikan, dulu harta ini dia akan mengikut wasiat. Maknanya sesiapa sahaja yang ada harta, maka dia boleh tuliskan dia nak beri pada siapa harta tu. Tapi selepas daripada tu, Allah Ta'ala telah turunkan tentang miras ni, tentang faraid di dalam surah An-Nisa. Jadi akhirnya cerita tentang wasiat ini disunatkan, telah menjadi sunat, berubah menjadi sunat. Cuma dalam ayat yang akan kita baca pada pagi ni, muka surat 28 ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, menceritakan tentang kalau wasiat ni diberikan kepada seseorang, ertinya katakan si mati ni M kata. Jadi orang yang menerima wasiat tu, orang yang mendengar, dia wasiat kepada siapa? Jadi kita katakan si A. Tapi biasanya dia tidak berwasiat kepada si A. Dia hanya memberitahu kepada si A supaya wasiat ini diberikan kepada si B kata. Jadi kita panggil sini adalah M tu mati, yang nak mati, yang telah mati. Kemudian A tu yang menerima wasiat, kemudian B tu orang yang menerima wasiat, maknanya yang mendengar tu dia berwasiat, dan kemudian B tu orang yang menerima wasiat. Jadi dalam kisah ni, ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, kadang-kadang berlaku orang-orang yang yakni A ni kadang-kadang dia tipu. Tipu apa? Kata wasiat katakan 1,000 tapi dia beritahu 2,000. Ataupun wasiat beri kepada si B tapi dia beritahu beri kepada si C, sebab C ataupun B tak ada masa tu, masa orang tu nak mati, masa M tu nak mati. Jadi di sinilah berlaku Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan perkataan dosa, iaitu dosa kalau dia menipu. Allah Ta'ala berkata, faman khafa min musin janafan, sesiapa yang takut daripada orang-orang yang menerima wasiat tu, mendengar wasiat itu, janafan. Janafan ni maknanya ialah salah. Mailan anil haqqi khata'an. Dia tersalah. Tapi Allah Ta'ala kata siapa yang takut tersalah, au isman, ataupun dia tipu, melakukan tipuan, dosa. Fa aslaha bainahum, lalu dia pun membuat secara adil, iaitu maknanya kalau dia takut salah ataupun dia takut orang tu tipu, lalu diperbaiki. Maksud di sini, kadang-kadang ni orang-orang yang membuat wasiat tu, dia beri wasiat kepada orang kaya sahaja. Jadi ada cara wasiat sini. Jadi kita tak bincanglah tentang wasiat di sini bagaimana, tapi antara kesalahannya ialah kadang-kadang dia beri wasiat lebih daripada 1/3. Dalam Islam tak boleh beri wasiat lebih daripada 1/3 daripada harta. Jadi kalau lebih daripada 1/3, maka yang akan dibahagikan ikut wasiat tu hanyalah 1/3 saja. 2/3 mesti mengikut faraid, mesti mengikut cara ni. Jadi kita setuju ke kita tak setuju ke, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya harta ni selepas daripada kita mati, memanglah kadang-kadang dia akan jadi bergaduh. Biasanya pergaduhan berlaku di kalangan anak-anak ataupun orang yang menerima waris ni. Jadi di sinilah kita sepatutnya kena faham bahawa harta tu bukan harta kita. Kalau kita ni menjadi waris, jadi kita jangan jangan orang panggil apa, pelahap kata, nak sangat harta tu. Pelahap wallah alam betul ke tak betul istilah sini. Tapi maknanya tamak sangat kan. Sebab apa? Sebab kalau kita terambil lebih, maka ertinya kita makan harta yang batil, harta yang salah, harta yang haram. Jadi baiklah, yang terbaiknya ialah
kita ambil yang terkurang. Kita kurang tak apa, jangan terlebih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kalaulah orang berwasiat tu katakan lebih daripada 1/3 dia beri kepada kita. Wasiat ni maknanya ialah dia beritahu kalau aku mati beri kepada si A, si B, si C macam tu. Kalau dia beri semasa hidup tu tak panggil wasiat itu dipanggil hebah. Masih hidup dia dah bagi dah. Yang ni aku beri pada kau, ini aku beri pada kau. Jadi tu tak jadi masalah. Tu tak dikira 1/3. Yang 1/3 ialah kalau dia kata kalau aku mati, maksud selepas daripada mati aku. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau dia beri lebih daripada 1/3, katakan sebagai contohnya, maka orang yang mendengar wasiat tu hendaklah jangan beri lebih daripada 1/3. Mestilah cukup-cukup 1/3 saja. Itu maksud ayat 182. Seterusnya insya-Allah kita akan masuk ayat 183. Ayat 183 ni adalah tentang puasa. Ni yang sedang berlakulah pada kita, yang sedang kita laksanakan. Jadi cantiklah kita kata ayat ni sekarang ni kita baca hari ni muka surat 28 adalah ayat yang berkenaan dengan puasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita sebut biasalah iaitu apa? Apabila Allah Taala ni dalam Quran kadang-kadang dia guna ya ayyuhan nas kadang-kadang. Kadang-kadang dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Bila ya ayyuhan nas artinya wahai manusia. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman. Dia ada beza situ. Nas tu bila disebut nas tu maknanya semua manusia. Kalau binatang tak perlu dengar lah. Ini untuk manusia saja. Wahai manusia semua, dengar sini. Itu. Kalau Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, artinya kalau seorang itu rasa dirinya beriman, maka sepatutnya dia dengar. Apa yang sepatutnya dia dengar sini? Allah Ta'ala beritahu kutiba. Kutiba maknanya ditulis. Dalam Quran biasanya diguna perkataan ditulis untuk merefer kepada furida, difardukan, diwajibkan. Kenapa? Kenapa digunakan ditulis? Sebab bila disebut ditulis, nak menunjukkan bahawa perkara yang difardukan ni fardu sungguh-sungguh. Bukan fardu main-main maksudnya. Sebab kalau satu benda yang tertulis tu maknanya kita sungguh-sungguh lah. Sebagai contoh dia katakan, ditulis tu. Kita terima zakat tu, tu dia tulis itu. Dia bagi resit. Itu maknanya bersungguh-sungguh. Kalau dia kata dia ambil duit, kemudian dia kata dia tak tulis apa-apa. Mana resit kata, tak apalah, tak perlu tulis. Dia kata. Itu macam, betul ke ni duit ni pergi ke mana nanti? Itu contohnya. Jadi bila tulis ni maknanya bersungguh-sungguh. Bila ada dokumen. Jadi sebab tu dalam bahasa Arab dia gunakan kutiba untuk merefer kepada yang ditulis, yang diwajibkan secara bersungguh-sungguh. Jadi Allah SWT kata kutiba alaikumusiyam, di atas kamu, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebagaimana kama kutiba, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, iaitu semoga kamu ini takut, kata. Takut kepada apa? Dalam tafsir kata iaitu takut kepada maksiat. Jadi puasa ni dia akan menjadikan orang itu takwa. Maksud takwa sini dia kata ialah takut kepada maksiat. Kenapa? Kerana asas kepada maksiat ni ulama tafsir kata ialah kenapa seseorang tu melakukan maksiat? Kerana syahwat. Syahwat ni menurut Imam Al-Ghazali, syahwat ni bukanlah maksudnya ialah nafsu seks sahaja, tapi dia ada 3 nafsu kata Imam Ghazali. Yang pertama sekali ialah nafsu perut, dia kata. Nafsu perut maknanya nafsu makan. Nak makan, nak minum. Sebab apa kita kadang-kadang tu orang pergi tu jauh. Nak pergi ke mana? Pergi ke Kuala Belait. Kita kata Kuala Belait lah, jauh sikit sini. Tak adalah kan jauh daripada tu. Kalau jauh lagi tak boleh pergi. Border tutup sekarang. Jadi kita pergi Kuala Belait kenapa? Kadang-kadang orang pergi jauh tu kerana dia kata ada satu kedai di situ tu sedap, dia kata. Kita pergi ke Tutong, kata Tutong dekat sikit lah, separuh kan. Sebab apa? Kedai tu sedap. Just nak makan je. On the way balik lapar semula. Jadi maknanya kan orang sanggup. Kalau di tempat saya tu kadang-kadang 100 km, 200 km. Sebab apa?
Sebab viral. Kedai tu sedap. Jadi orang pergi. Makan mi je kadang-kadang tu. Makan pun bukan boleh makan sampai 1 lori. Makan penuh perut, kenyang, dia berhenti lah. Tapi jadi, orang sanggup pergi kerana apa? Itu nama dia, nafsu, Imam Ghazali kata, al-batn ni. Nafsu perut. Kerana nak sedap kan tak? Nak sedap makan. Yang kedua, Imam Ghazali kata, nafsu seks. Nafsu seks ni kita faham lah, tak perlu ceritalah. Itu dalam bahasa Melayu, bila sebut syahwat tu maksud seks. Tapi dalam bahasa Arab, syahwat tu artinya bukan seks maknanya. Syahwat tu maksud keinginan maksud dia. Keinginan kepada lelaki nak kepada perempuan, perempuan nak kepada lelaki, dia suka. Elang kereta tak ada kaitan pun dengan kereta, tapi dia letak perempuan situ untuk ambil gambar kan. Jadi perempuan tu lah berpusing-pusing. Sebab dia nak cerita, nak jual kereta, apa kaitan dengan orang tu kan. Biasalah macam tu, model tu Elan, nak jual telefon apa, Vivo lah kata tak, Oppo kata kan. Elan telefon, tapi yang pegang tu orang perempuan yang seksi lah, dia letak situ kan, tak ada kaitan dengan telefon. Jadi nak tunjukkan bahawa orang lelaki dia minat pada perempuan, orang perempuan minat pada lelaki, macam itulah. Itu nama dia nafsu seks. Nafsu yang ketiga, nafsu ego, kata ni al-kibru, iaitu dia ego. Dia ego ni maknanya dia suka apa? Suka, dia rasa hebat, orang pandang dia, orang hormat pada dia. Itu nama dia ego. Jadi ego ni pun satu masalah juga. Imam Ghazali kata manusia ni dalam hidup dia tertarik kepada tiga-tiga ni. Ketiga-tiga ni perlu, tetapi bila lebih daripada hadnya, dia akan jadi rosak manusia tu. Jadi kalau tak makan, mati. Kalau mati, jadi dinosaur. Kalau tak ada nafsu seks, kita akan pupus, nama dia, pupus. Seperti mana binatang-binatang yang dah pupus tu. Dulu ada, sekarang tak ada dah binatang tu. Dulu dinosaur ada, orang katalah kan. Lepas tu dinosaur dah tak ada dah. Jadi kalau manusia tak ada nafsu seks, tak ada nafsu lelaki perempuan nak kahwin, tak ada perasaan, pupuslah nanti. Orang kata ada dulu, 1000 tahun dulu manusia nama dia, makhluk dia. Tapi lepas sekarang tak ada dah. Sebab dia tak ada nafsu seks. Tak boleh, ada nafsu tu. Tapi bila melampau tu tak boleh. Jadi dari sini, kenapa manusia ni melakukan kejahatan? Kerana nafsu, kerana keinginan tadi tu, kerana syahwat tu. Jadi kata tafsir jalan lain, dia sebut, dia kata oleh kerana manusia ni melakukan maksiat adalah kerana benda-benda tadi tu, kerana syahwat-syahwat tadi tu, maka sebab itulah mesti dilemahkan syahwat tu. Nabi SAW kata dalam hadis dia, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu lahu wija'. Nabi kata wahai pemuda, hendaklah kamu ni kahwin, dia kata. Siapa yang mempunyai kemampuan. Tapi kalau tak boleh kahwin, maka dia naklah berpuasa. Jadi maksudnya puasa tu dia boleh merendahkan syahwat tu, melemahkan. Syahwat apa? Syahwat tiga-tiga tadi. Jadi yang kita tengok sini ialah apa dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala kata la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa ni kamu akan lemah syahwat dan kemudian akan tidak nak buat maksiat. Ayyaman ma'dudat. Allah Taala kata puasa ni taklah berapa hari sangat, hanyalah ayyam, beberapa hari yang ma'dudat. Ma'dudat maksudnya sedikit, maksud dia qalail, ataupun hari-hari yang tertentu sahaja, iaitu bulan Ramadan lah kita kata. Faman kana minkum maridan, kemudian siapa yang sakit. Sakit di sini Allah Taala tak sebutkan sakit bagaimana. Sakit gusi, sakit jerawat, sakit bisul, sakit demam, sakit ICU, macam-macam jenis sakit ni. Jadi Allah Taala di sini dia letakkan, ulama tafsir kata dia letakkan kepada kita, dia serahkan kepada kita untuk menentukan kita rasa tahan ataupun tidak. Kalau kita rasa tak tahan lah, kata saya nak puasa ni, silakan. Jadi orang lain jangan sibuk-sibuk sibuk-sibuk apa? Allah, sakit sikit pun, sikit banyak tu serah kepada orang tu sendiri. Sebab kalau dia tu dia nak bermain-main dengan syariat, boleh. Dengan agama ni kadang-kadang orang tu bermain-main, berpusing-pusing boleh. Sebab saya tunjukkan sebagai contoh orang bermain-main dengan syariat ni. Contohnya, kalau kita ni ada harta,
harta kita tu melebihi daripada nisab. Nisab ni maknanya ialah had yang tertentulah. Kita kata berapa ribu kalau di Brunei sekarang, 3,000, 4,000, 5,000, 5,000 nisab. Saya ada emas kata, ataupun tak kira lah emas apa, berapa ketul emas kata, 10 kilogram emas simpan dalam bank kata, ataupun saya ada saham, ataupun saya ada duit cash dalam bank, tapi bukan cash di tangan, dalam bank, pada berapa? Lebih daripada nisab. Berapa? Katakan 10,000. Sikit lah tu, tapi contoh je. Kemudian saya tak perlu bayar zakat, sehinggalah cukup haul, nama dia haul ni 1 tahun qamariah. Kalau cukup setahun, saya mesti bayar zakat daripada 10,000 tu, iaitu 2.5%. 2.5% maknanya 250 lah tak? Betul ke? Betul. Betul lah, 250 250 ringgit kalau 10,000. Tapi kalau tidak cukup haul, kalau tak cukup 1 tahun, saya tak perlu bayar zakat. Jadi macam mana? Ada orang buat helah. Buat helah macam mana? Dah cukup 10, dah cukup katakan 11 bulan 20 hari, dekat-dekat nak cukup setahun tu. Dia ambil harta dia tu, dia beri kepada isteri dia. Hai isteriku, saya berilah kepada awak harta ni. Dia berilah. Jadi bila dia beri kepada orang lain, maknanya bertukar milik. Bertukar milik, dia tak perlu bayar zakat. Jangan isteri dia lari, sudahlah. Lepas tu ambil, dah jadi harta dia. Lepas tu, selepas berapa jam, dia suruh isteri dia tu beri balik pada dia. Jadi, dia tak cukup haul, isteri dia pun tak cukup haul, dia pun tak cukup haul. Jadi tak perlu bayar zakat. Tunggu tahun depan pula. Kena 11 bulan, 20 hari pula, dia serah pula pada isteri dia. Jadi selama-lamanya sampai kiamat, dia tak perlulah bayar zakat. Tu nama dia helah. Kenapa dia buat macam tu? Dia buat macam tu kerana maknanya dia tak nak bayar zakat. Jadi tujuan dia tu. Sebab tu ulama kata, kalau dia buat macam tu, wajib tak dia bayar zakat? Dari segi hukum tak wajib. Tapi dari segi dosa. Kenapa? Tujuan dia adalah untuk lari daripada zakat. Macam itulah juga yang orang panggil sebagai Cina buta. Betul sini nama dia Cina buta. Tak tahulah nama dia. Dalam bahasa Arab dipanggil muhallil, ataupun dipanggil tahlil. Tahlil ni dengan ha, bukannya dengan he. Kalau tahlil tu tahlil yang kita buat tahlil lepas orang mati tu. Ni tahlil gitu dengan ha. Tahlil tu seorang lelaki yang ceraikan isteri dia, talak 3. Jadi dia tak boleh kahwin balik dah, sehingga isteri dia tu kahwin dengan orang lain. Dan lepas kahwin dengan orang lain tu, kemudian dah bersama dah dengan suami baru tu. Lepas tu suami baru tu cerai pula, baru dah boleh kahwin pula, habis endah tu. Maknanya panjang lah ceritanya. Jadi kadang-kadang dulu orang panggil Cina buta. Minta maaf lah resis sikit lah nama dia tu kan. Tapi nama macam tu, bila sebut Cina buta orang faham. Jadi boleh tak boleh tu, mengikut mazhab Syafi'i, dari segi boleh, memang dia boleh kahwin semula dengan isteri dia tu. Selepas daripada pusing, maka dia boleh kahwinkan balik. Tapi buat macam tu adalah haram. Kerana nama dia helah, nama dia. Jadi helah ni begitulah juga berkenaan dengan sakit ni. Sakit tak berpuasa. Jadi kita tak bolehlah orang lain menyibuk dengan orang yang sakit tu. Dia sendiri yang tahu adakah dia ni betul-betul sakit yang menyebabkan tak mampu berpuasa atau tidak. Tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini cara umum sahaja, iaitu man kana minkum maridan au ala safarin. Ala safarin maknanya bermusafirlah. Menurut jumhur ulama kata ialah lebih daripada 2 marhalah, iaitu musafir qasar sembahyang. Jadi kalau seorang tu sakit ataupun musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengulanginya ataupun mengqadanya pada hari-hari yang lain, iaitu mengikut bilangan yang dia tinggalkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan ke atas orang-orang yang yutiquna. Yutiqu ni kalau dalam bahasa ni, dalam tafsir kata dia ada la muqaddar situ La, dia ada la situ. La yutiquna gitu. Jadi ke atas siapa? Ke atas orang-orang yang tidak mampu, maksud dia. Ke atas orang-orang yang tidak mampu. Tak mampu apa? Tak mampu berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, maka dia hendaklah membayar fidyah. Jadi kita semua masyhur lah cerita pasal fidyah ni. Maka orang-orang tua yang tak mampu dah,
dia rasa macam dia dah tua sangat dah, kalau selepas ni dia tunggu pun dia tak akan dapat berpuasa juga. Pada adatnya dia akan keadaan macam tu lah, kena stroke, kena apa dan sebagainya kan, terlantar, lepas tu kemungkinan macam nak mati je mungkin lah, gitulah lebih kurangnya. Maka dia kena bayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, jadi selepas daripada tu Allah Ta'ala kata sesiapa yang tatawwa'a khairan, iaitu apa? Tatawwa'a tu makna dia ni nak bersedekah lebih, iaitu dia nak beri fidyah tu lebih. Dia sama jugalah dengan zakat. Zakat fitrah kita kena bayar RM2.84, betul RM2.84. Tapi saya rasa nak bayar RM10 lah. Sebab apa? Saya makan ni beras basmati. Contohnya. Beras siam, beras wangi tak ada. Dalam senarai basmati tak ada. Ataupun saya ni makan oat je. Saya ni jenis tak tahulah, jenis jaga badan ni. Saya tak makan ni beras-beras ni. Saya makan yang ataupun beras-beras mahal tu. Jadi saya nak bayar lebih kata. Jadi saya bayar RM10 untuk seorang, boleh. Tatawwa'a khairan. Bayar fidyah pun macam tu juga. Sepatutnya 1 cupak katakan. Tapi dia nak bayar 10 cupak. Ikut terpulang pada dia lah. Allah Ta'ala kata, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, maka itu adalah lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau dia berpuasa, maka itu adalah lebih baik baginya. Dia kata, wa antasumu. Siapa yang berpuasa ni? Iaitu tadi ni ulama-ulama berbincang masalah orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir ni lebih baik dia berpuasa ataupun tidak, ataupun dia berbuka. Kata ulama'nya, dia lihat kepada ini pendapat ramailah, macam apa ni, banyak pendapat ulama dalam masalah ni. Tapi ramai pendapat ulama'nya dia kata tengok orang tu. Kadang-kadang dia musafir tu menyusahkan dia. Kadang-kadang musafir tu relax, tak ada masalah. Naik kapal terbang, sejuk kan. Laju pula tu, sebab apa? Terbalik. Dia kalau kita naik kapal terbang, daripada Mekah balik ke sini, sekejap je siang. Tapi kalau kita naik kapal terbang, pusing menghala ke Mekah tu, dia lambat. Siang tu tak malam-malam. Kalau kita pusing tu, pusing dunia lah kita katakan. Kalau kapal terbang tu laju, tak jatuh-jatuh matahari. Sebab kita bersama matahari. Kalau kita melawan ke sini, dia akan lawan matahari. Dia akan cepat. Lepas subuh sekejap, 2-3 jam, maghrib pula dah. Contohnya. Jadi di sini, dia kata ialah apa? Seseorang yang mana, kalau dia rasa tak menyusahkan dia, dan dia nak berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi dia. Jadi kata ulama', dia berpuasa kalau tidak menyusahkan dia. Tapi kalaulah puasa tu menyebabkan dia susah, maka eloknya ialah dia berbuka. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Itu perkara yang pertama berkenaan dengan puasa. Ayat seterusnya, ayat 185, Allah Ta'ala ceritakan pula tentang bulan Ramadan. Jadi maknanya dalam Quran ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang Ramadan 1 ayat, cerita tentang puasa 1 ayat. Jadi bulan Ramadan ni kadang-kadang ada orang tidak berpuasa bulan Ramadan, tapi dia tidak berpuasa. Seperti orang haid, seperti orang nifas. Kalau orang nifas 60 hari habislah bulan Ramadan dia. Dia bersalin. Bersalin beranak. Beranak orang panggil elok. Dia beranak, melahirkan anak sebelum bulan Ramadan. Jadi 1 bulan Ramadan dia tak boleh puasa lah. Jadi tapi Ramadan dia dapat. Maknanya tak semestinya kadang-kadang tu orang tu berpuasa untuk dapat Ramadan. Kadang-kadang dia dapat Ramadan tapi dia tak berpuasa. Kita ni alhamdulillah nasib baik, kita dapat dua-dua. Puasa pun dapat, Ramadan pun dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah orang yang tak dapat puasa tapi dia akan dapat juga Ramadan. Sebab Ramadan tak tunggu orang dia nak datang. Dia rasa nak datang, dia datanglah. Nampak anak bulan, dia datang. Bagi orang yang haid, kalau dia tak berpuasa, dia tetap juga dapat kelebihan Ramadan. Maksudnya, kalau dia buat amalan baik, dia akan dapat juga. Walaupun dia tak boleh baca Quran. Seterusnya Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Turun sini, ada apa ni? Ada beberapa bentuk turun ni. Yang pertama sekali ialah turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, nama dia. Daripada langit dunia, barulah dia turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia,
turun tu sekaligus. Itu yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kemudian yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu pertama kalinya pada nuzul Quran 17 hari bulan Ramadan tu. Tapi turun di situ hanya beberapa ayat saja, Iqra saja. Yang lain tu belum turun lagi. Yang lain tu ambil masa 23 tahun. Jadi ertinya sini yang dimaksudkan turun di sini dalam ayat ni ialah bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, ialah turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutnya dia ni adalah yang pertamanya hudan linnas. Dia ni menjadi hudan. Hudan dalam bahasa Arab asalnya adalah orang Arab ni dia berjalan di padang pasir, dia naik unta. Padang pasir ni kalau orang pergi ke laut kalau orang pergi ke laut, dia akan tahulah laut ni dia tak tahu dah mana timur mana selatan. Kalau tak ada matahari, kalau waktu malam dia pening macam tu lah. Sebab apa? Nampak sama je laut ni. Kita ni laut betul lah. Bukan laut pergi tepi depan apa ni, depan muara tu bukan. Itu nampak lagi. Nampak labuan, nampak apa. Ni kalau tak nampak apa-apa, masuk laut betul-betul dia tak nampak apa-apa. Jadi sebab itulah orang ke laut ni kalau tak ada navigation tu, tak ada apa, dia boleh sesat. Dia tak tahu nak pergi ke mana tadi. Jadi padang pasir sama juga. Kalau kita pergi, orang pernah pergi ke Mekah di antara Mekah dan Madinah tu kan. Kita tengok padang pasir, tak ada bandar, tak ada apa. Kita melalui jalan raya. Cuba pergi tengah-tengah padang pasir tu. Dia tak tahu dah timur selatan mana barat mana, tak tahu dah. Sebab itulah maka dia perlukan orang Arab zaman dulu, dia perlukan seorang yang bernama Hadi nama dia. Hadi tu ialah orang yang menunjuk jalan. Orang tu memang mahir. Dia tahu nak pergi ke mana, nak pergi ke Mekah ke Madinah. Macam mana dia tahu? Macam mana dia tak sesat? Sebab dia tahu. Bukit ni, lepas ni bukit ni dia akan lalu sini. Lepas tu lalu sini, lepas tu lalu sini. Itu orang tu nama dia Al-Hadi nama dia. Jadi daripada perkataan inilah Allah Taala menamakan Quran ini sebagai hudan. Hudan tu petunjuk. Jadi petunjuk ni kita tahu. Bila ada petunjuk ni. Kita sekarang ni kalau kilometer tu, kita Kuala Belait kita kata. Kuala Belait berapa? 50 kilometer. Kita tahu juga itu penunjuk juga tu nama dia. Sebab apa? Dia tunjukkan kepada kita sekarang ni kita menuju ke Kuala Belait. Kuala Belait 50 kilometer lagi. Jadi Quran ini dia menunjuk, memberi petunjuk kepada manusia. Hudan linnas, dia macam itulah. Dia beritahu yang ni betul, yang ni tak betul. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam sangat-sangat perlu kepada faham Quran ni. Supaya apa? Quran ni boleh tunjuk kita. Kalau tak, macam mana nak tunjuk kita kalau kita tak faham bahasa dia? Macam orang naik atas highway, naik atas jalan tapi tak tahu gambar tengkorak. Sini tak ada tengkorak lah. Tengkorak ni biasanya ialah tanda jalan raya menunjukkan kawasan jalan ni bahaya, ramai orang mati, gitu. Tapi dia tengok tengkorak, dia kata, oh ini tengkorak ni, ini kawasan kubur berhantu kot. Jadi dia laju, mati dia, terjun parit tu. Tu nak kata tak faham. Jadi kita ni Quran ni kena faham maksudnya. Kalau tak, macam mana kita nak jadikan dia pemandu kita? Jadi hudan linnas, Allah Taala kata. Yang pertama Quran ni adalah hudan linnas. Kemudian bayyinatim minal huda. Bayyinat tu ialah maknanya ayat-ayat tanda-tanda maksudnya. Yang tadi tu hudan tu petunjuk. Kalau bayyinat tu ialah tanda-tanda. Di mana tanda-tanda dalam Quran ni? Quran ni jadi tanda. Tanda apa? Tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda keesaan Allah Taala. Tanda kekuasaan Allah Taala. Tanda ilmu Allah Taala. Semua sifat-sifat 20 tu kalau kita belajar tu letak di sini. Tanda. Dia menjadi tanda satu-satu tu. Tanda-tanda daripada petunjuk wal furqan. Yang ketiga Allah Taala sebut ni Quran ni adalah furqan. Furqan tu maksudnya pembeza maknanya. Yang membezakan yang ni salah, yang ni betul. Yang ni betul, yang ni salah. Yang ni harus, ini perlu buat, yang ni tak perlu buat. Yang ni tak boleh, ni mesti tinggalkan. Jadi begitulah juga ketiga-tiga perkara ni maka kita perlu fahamlah. Maknanya selepas daripada kita baca Quran, kita cuba untuk faham Quran ni untuk dapat tiga-tiga tu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah Taala kata sesiapa yang syahida. Syahida tu maksudnya hadir, maknanya wujud di dalam bulan Ramadan ni. Dalam keadaan dia ni cukup syarat-syaratnya, maka wajiblah ke atasnya berpuasa. Falyasumhu. Falyasumhu dalam bahasa Arab, lam tu tanda wajib. Lam tu asalnya yasumu berpuasa.
falyasum, hendaklah dia berpuasa, iaitu orang tadi tu. Wa man kana maridan aw ala safarin. Diulang sekali lagi. Ulang sekali lagi apa? Orang-orang yang sakit. Siapa yang sakit? Dan orang-orang yang berada dalam permusafiran. Dia musafir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Hendaklah dia mengira hari-hari yang ditinggalkan dan kemudian dia nak ulang balik hari-hari tersebut. Jadi ulama kata, kenapa diulang perkara ni? Kenapa diulang? Tadi dah sebut sekali. Sekarang ni disebut sekali lagi. Setengah ulama mengatakan macam ni dalam penafsiran dia. Dia kata, dulu puasa ni diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Nabi kita tinggal di Madinah 10 tahun. 13 tahun. Kemudian di Mekah 13 tahun, minta maaf. Di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Puasa Ramadan ni diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah. Artinya selepas daripada 17 tahun Nabi dah Islam. Islam 17 tahun barulah puasa ni wajib. Kemudian sebelum daripada tu awal-awal Islam wajib tak? Tak ada yang wajib. Yang wajibnya apa? Sembahyang saja satu. Yang lain 3 lagi tu, 4 lagi tu, 3 lagi, puasa, zakat, haji, semua tu selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Tapi semasa awal Islam, setengah ulama kata orang Islam digalakkan berpuasa masa di Mekah. Jadi walaupun tak diwajibkan semasa bulan Ramadan, tetapi disunatkan bagi mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Bila? Semasa berada di Mekah. Tetapi kalau orang tu tak nak berpuasa, tak apa. Apabila sampai ke Madinah, maka turunlah ayat yang kedua ni, iaitu ayat 185. Iaitu kata apa? Faman syahida minkumus syahra falyansum. Siapa yang berada di dalam bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi ertinya sini tak ada chance lagi dah. Bukan sunat-sunat dah. Sekarang ni dah jadi wajib. Iaitu tahun yang kedua Hijrah. Setengah-setengah orang, setengah-setengah sahabat pada masa tu, bila Allah Ta'ala kata dah wajib, artinya semua orang mesti berpuasa lah. Orang sakit macam mana? Jadi sebab itulah diulang sekali lagi dalam ayat 185 ni untuk memberitahu bahawa kalau sekiranya kamu sakit, maka kamu tak perlu berpuasa. Tak seperti ayat tadi. Ayat yang atas tu. Jadi itu nama dia, ada nasakh, ada mansukh dalam Quran. Ada perkara-perkara yang telah dinasahkan. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada itu, iaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala wajibkan puasa. Susah tak puasa ni? Kalau ikutnya, ialah macam susah lah. Tetapi kadang-kadang kita ni, manusia ni, tidak tahu. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita satu perkara, tapi sebenarnya dalam perkara tu ada kebaikan. Kita rasa seperti tak ada kebaikan, kita rasa seperti menyusahkan, tapi sebenarnya perkara itu adalah baik untuk manusia. Allah Ta'ala lebih tahu, kamu tidak tahu. Allah Ta'ala kata, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu rasa fikir bahawa satu benda itu susahkan kamu, kamu tak suka, kamu benci, tapi sebenarnya perkara itu adalah baik untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala ni sebenarnya nakkan kemudahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada orang fikir puasa ni menyusahkan mereka. Puasa ni menyusahkan manusia. Jadi Allah Ta'ala kata tidak. Allah Ta'ala tidak menginginkan kesukaran, kesusahan untuk kamu. Wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita fikir elok-elok, kalau kita yakin, kalau kita beriman betul-betul, kalau kita tahu Allah Ta'ala tu lebih tahu daripada kita, mesti kita yakin bahawa bila Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa, mestilah puasa itu ada kebaikan untuk kita. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tak tahu sebabnya. Jadi sebab itulah, bila Allah Ta'ala beritahu kita buat sesuatu, maka buat saja. Jangan banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia disuruh menyembelih anaknya Ismail. Padahal dia tu dah tua Nak dapat anak bukan main susah. Tiba-tiba dapat anak Ismail. Bila dapat anak Ismail,
Tiba-tiba disuruh sembelih pula dah. Dah lah susah dapat anak. Lepas tu disuruh sembelih pula. Apa Nabi Ismail, apa Nabi Ibrahim buat? Terus dia cerita kepada anak dia, dia kata, semalam aku bermimpi, aku lihat aku sembelih kamu. Jadi, unzur maza tara, dia kata. Kamu rasa macam mana? Ya, Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ismail kata, aku insya-Allah akan menjadi orang-orang yang sabar. Itu bersabar, terima saja apa yang Allah Ta'ala suruh. Jangan banyak cakap, jangan banyak komen. Sebab apa? Mesti ada sebab Allah Ta'ala menyuruh kita dengan sesuatu perkara. Kemudian seterusnya, walitukmilul iddah, Allah Ta'ala kata. Walitukmilul iddah artinya, dan supaya kamu semua itu dapat menyempurnakan bilangannya. Iddah situ ialah bilangan bulan Ramadan tu. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan kemudian supaya kamu dapat bertakbir di atas apa yang telah diberi oleh Allah Ta'ala kepada kamu selepas daripada kamu menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Artinya takbir di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala, sebab itulah kita ada takbir nanti pada hari raya. Jadi hari raya nanti kita ada takbir, ada dua jenis takbir, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Itu semua tu akan diceritakan oleh imam kita lah, insya-Allah nanti hari nak takbir. Jadi bila boleh takbir, bila tak boleh takbir, itu semua insya-Allah nanti kita akan buat nanti. Tunggu bulan Syawal dulu. Jangan takbir dulu Jadi walitukabbirullaha ala ma hadakum. Artinya maknanya Allah Taala beri petunjuk kepada kita. Bila beri petunjuk tu? Sebab kita telah berjaya melaksanakan bulan Ramadan ni. Selepas daripada kita ni dapat berpuasa tu, seolah-olahnya kita dah dapat petunjuk daripada Allah Taala. Kalau tak dapat petunjuk daripada Allah, aku tak puasa dah. Jadi orang tak puasa, orang tak cukup puasa, jangan sibuk nak bertakbir. Dia kata, untuk orang berpuasa cukup saja. Kemudian kalau tanpa reason tanpa rukhsah, wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu ni merasa bersyukur. Bersyukur maknanya tunduk kepada Allah Taala dengan mengikut perintahnya. Bukanlah lepas daripada hari bulan Ramadan, lepas tu hari raya habis batal semua pahala. Pahala dah lah sikit. Pahala puasa ni 10 sen je satu hari dapat. Dah sebab apa banyak sangat tengok TV, tengok movie, tengok apa benda semua, pahala pun turun. Dapat 10 sen satu hari. Kumpul dapat RM3. Hari raya. Hari raya pasang pula, tengok pula Astro sana Astro sini, contohnya kan tengok sini, tengok movie sini, habis. Hutang pula tu. Yang RM3 tu tengok RM10 kena bayar habis. Jadi hutang RM7. Jadi tak balik modal, orang panggil bisnes rugi. Jadi sepatutnya kena peliharalah hari raya tu. Itu maksudnya wala'allakum tashkurun. Tashkurun tu maknanya gunakan apa yang Allah Ta'ala beri pada kamu tu untuk mentaatinya. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib, ayat 186 satu ayat lagi. Minta maaf lah, satu ayat lagi. Jadi ayat ni turun dikatakan apabila ada satu kumpulan daripada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, Allah ni jauh ke ataupun Allah ni dekat? Dia kata. Sebab kalau jauh kita nak bertempik, dia kata. Kalau dekat kita nak berbisik. Tu soalan dia. Jadi apabila mereka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun lalu diturunkan ayat ini. Ayat ni, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, anni, daripadaku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini, apabila mereka bertanya kepada tentang aku, Allah Ta'ala kata, maka beritahulah bahawa aku ini adalah dekat. Allah dekat tu macam mana? Kalau dalam setengah ayat Quran dia kata, aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah Ta'ala kata ni. Allah ni lebih dekat kepada kita daripada hablil warid. Hablil warid ni orat ni. Orat apa orang panggil ni? Dua orat ni. Kalau binatang kita nak sembelih tu kan dia ada dua orat ni. Orat darah sini. Ni. Orat apa? Wijan. Wadijan. Tu tak tahu bahasa Melayu panggil apa? Kalau tempat saya panggil orat mareh, kata. Mareh, betul Orat mareh, kata. Ni dua orat sini. Sini halqum sini, ni orat makanan. Sini orat mareh sini. Orat wadijan ni kata ni. Ni dua ni. Jadi Allah Taala kata dia lebih dekat kepada kamu daripada orat ni. Dalam satu ayat lain dia kata
yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah Ta'ala ni berada di antara hati dan dia. Antara hatinya dan dia. Dia ni mana? Inilah dia. Hatinya sini. Allah Ta'ala tu berada di situ. Artinya apa situ? Yahulu bainal mar'i wa qalbih, iaitu sebelum daripada kita ni, hati kita beritahu kepada kita ni sesuatu, Allah Ta'ala dah tahu dah. Sebelum daripada kita memberitahu kepada hati kita, berapa second? Kosong. Kita nak bercakap dengan hati kita berapa second? Kita lah, hatilah kita. Tapi Allah Ta'ala berada di tengah tu. Dalam Quran kata. Jadi artinya Allah Ta'ala tu lebih dekat. Tapi janganlah kata Allah tu di situ Allah tidak bertempat. Dia nak cerita tu Allah Ta'ala tu dekat dengan manusia. Jadi tak boleh nak sembunyi. Nak sembunyi macam mana? Kalau nak sembunyi, awak kena buang hati awak tu dengan awak, pisahkan antara awak dan hati awak. Hati tinggal di rumah. Body datang ke sini gitu. Jadi tak ada hati datang. Barulah itulah contohnya. Jadi Allah Ta'ala kata sini, fa inni qarib, aku ini dekat. Kemudian ujibu da'watad da'i iza da'an, aku menyahut dakwah, iaitu doa orang-orang yang berdoa apabila dia menyeruku, apabila dia meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah dia menyahut seruanku. Maksud dia menyahut seruanku tu maksud apa? Bukanlah aku panggil dia sahut, bukan. Tapi maksudnya apabila aku minta sesuatu perkara supaya manusia tu buat, manusia tu lakukan, hendaklah dia laksanakan. Allah Ta'ala minta contohnya sembahyang. Allah Ta'ala kata puasa. Allah Ta'ala kata buat baik. Allah Ta'ala kata beriman. Jadi kamu ni nak lari ke mana? Kamu ni nak minta pada aku, tapi apabila aku minta pada dia, dia tak nak beri, dia tak nak buat. Itulah kata manusia ni. Jadi Allah kata dia tu dekat. Jadi bila minta, aku akan beri apa yang dia nak, tapi mungkin lambat. Dan tapi kalau aku minta pada dia, maka dia adalah mesti falyastajibuli. Kemudian wal yu'minu bi, dan hendaklah dia beriman kepadaku. Beriman di situ, bukankah orang ni dah beriman? Bukankah kita dah beriman? Kenapa nak suruh beriman lagi? Jadi ulama kata sini, maksud dia sinilah idamatul iman. Dia kata idamatul iman maksudnya hendaklah berterusan dalam iman kamu. Makna berimanlah kamu kepadaku, artinya hendaklah kamu berterusan dalam iman, jangan berhenti. Rasa macam pagi ni tak nak beriman lah. Sebab hari ni nak pergi cocok ni. Nak pergi cocok benda ni, obat vaksin hari ni kata. Hari ni buka obat vaksin, saya tukar iklan pula. Kementerian Kesihatan saya. Bermula hari ni, siapa-siapa yang nak pergi cocok, nak pergi ambil vaksin secara sukarela, boleh pergi ke hospital. Kerajaan beri hari ni. Special. Tak perlu daftar nama. Siapa-siapa nak ambil lah. Jadi dia kata Allah Ta'ala kata beriman sini, maknanya beriman seterusnya, beriman, jangan berhenti beriman walaupun apa terjadi. Supaya apa? Supaya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati. Takutnya kamu masa kamu tidak beriman, tiba-tiba kamu mati. Sebab itulah mesti beriman setiap masa. Gitu kan. Jadi samalah seperti dengan kita ni, ihdinas siratal mustaqim, kita minta doa kan masa kita baca Fatihah, ihdina, kan aku dah dapat hidayah apa? Hidayah ni ada dua. Hidayah ni ada dua kan, kita tak bacalah sini, kita baca kemudian insyaAllah. Hidayah tu ada dua jenis. Sebab itulah minta hidayah dalam Fatihah tu hidayah apa? Kemudian la'allahum yarshudun, moga-moga mereka ini akan mendapat petunjuk. Yarshudun tu yahtadun maksudnya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi setakat itulah muka surat kita hari ini 28. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.